Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung dengan pelajaran kita pada minggu lepas. Kalau minggu lepas, kita buat gambar rajah blok mengikut produk yang saya nyatakan, iaitu antara kerja rumah awak. Saya minta untuk laksanakan apa nama tu? Uh, Gambar rajah blok bagi palang automatik yang ada dalam buku kerja awak kan. So, untuk kali ini, apa yang saya nak bincang bersama-sama dengan awak adalah tentang bagaimana penambahbaikan terhadap sesuatu produk itu dilaksanakan. Okey, maksudnya daripada mana kita nak mulakan proses mereka bentuk. Okey, daripada mana kita nak mulakan proses mereka bentuk. Okey, baik. So, sekarang saya nak bawa awak, katakanlah kita berbincang masih lagi perkataan yang kita nak bincang adalah berkenaan dengan kereta kawalan jauh. Ni gambar ni, kereta kawalan jauh. Okey, biasanya apakah masalah yang akan kita hadapi sewaktu kita mengendali kereta kawalan jauh? Okey, mengendali kereta kawalan jauh. Ada yang kata tak cukup laju. Okey, ada yang cakap, oh, kereta akan rosak kalau berlanggar dengan dinding. Ada yang cakap macam tu, akan rosak kalau berlanggar dengan dinding. Okey, ada yang kata tak ada lampu. Okey, kita ambil kira penyataan berkenaan dengan lampu dengan rosak kalau langgar dengan dinding. Okey, sekarang ni mengikut pengetahuan kita dalam melaksanakan penyelesaian masalah, ingat lagi tak awak belajar waktu awak tingkatan 2 belajar berkenaan dengan TRIS. TRIS ni adalah salah satu kaedah untuk penyelesaian masalah. Okey, nak pelajari waktu awak tingkatan 2. Okey, baik. Yang ni adalah gambaran kepada model fungsi bagi kereta kawalan jauh. Okey, lantai memegang roda. Satu yang memegang roda juga kita ada pemegang roda, ya, bar tu, chamber dia tu. Dan kemudian kita ada gear yang mengawal roda dan pemegang roda dipegang juga oleh spring. Okey, badan kereta juga memegang pemegang roda, juga memegang spring. Badan kereta juga memegang motor, motor akan bergerak dan mengawal gear, gear juga akan menggerakkan motor. Macam yang sama, badan kereta memegang juga papan elektronik, maka pengawal juga memegang bingkai kereta. Dalam masa yang sama, bingkai kereta juga memegang papan lita. Okey, papan lita akan bergerakkan motor dan papan lita ni dikawal ataupun diterima isyaratnya daripada panel kawalan tanpa wayar. Okey, ni gambaran keseluruhan model fungsi bagi kereta kawalan jauh. Kat sini kita tak nampak masalah lah. Lepas tu tak ada guna garisan bengkang bengkok. Ingat lagi tak? Kalau kita ada masalah, kita akan pakai garisan bengkang bengkok ni. Dan ni kalau problems occur. Okey, kalau datang masalah, maka kita guna garisan bengkang bengkok. Dalam kes ni tak ada. Okey, dalam kes ni dia lengkap macam tu. Okey, baik. Katakanlah kita masalah tadi, kita kata rosak kalau lah berlanggar dengan dinding. Okey, nak tanya, kenapa boleh berlanggar dengan dinding? Okey, kenapa boleh berlanggar dengan dinding? Jawapan kita mungkin ada dua sebab. Okey, kenapa rosak? Pertama sekali, mungkinlah kereta tu rosak disebabkan oleh badan kereta tak berapa kuat. Okey, ataupun sebab yang kedua, mungkinlah dianya sukar dikawal. Sukar dikawal tu maksudnya tak nampak bila ada dekat kawasan yang gelap. Okey. Jadi kita ada dua kemungkinan kat sini. Sama ada mungkinlah binaan kereta tersebut tidak kukuh. Okey, tak kuat. Okey, kemudian satu lagi, kereta kawalan sukar dikawal kalau berada dekat kawasan yang gelap. Jadi, mengapakah keadaan ini berlaku? Okey, mengapa dia boleh rosak? Okey, kenapa boleh rosak? Sebab oleh kerana mungkinlah kita sebagai mengawal, kita gagal memperlahankan kenderaan, gagal memberhentikan kereta tersebut sebelum pelanggaran tu berlaku.
Kita gagal berhentikan. Maksudnya kegagalan pengendali remote control lah. Okay. Jadi kemudian, next, kalau gelap tadi, kenapa ianya suka dikawal? Satunya sebab penglihatan terhad. Okay. Satunya kurang jelas lah sebab berada dekat kawasan yang gelap. Okay. Saya faham. Cuba awak bayangkan, saya rasa kita dah ada pun bayangan dia. Contoh, okey. Yang ni dalam bayangan contohlah. Yang ni mungkin tak payah sikit lah nak dapat bayangan tentang masalah kekuatan badan ni. Okey. Tapi masalah gelap ni, saya yakin awak dapat bayangan. Tambahlah lampu. Betul tak? Idea awak bila dapat kata berkenaan dengan cahaya ni, awak akan fikirkan lampu secara automatik. Betul kan? Betul. Okey. Tapi tak apa. No hal. Okey. Tapi ni payah sikit lah. Kita fikir kenapa gagal berhenti ni, kita kena ada idea lagi. Maksudnya kalaulah kita tu pernah melihat tentang apakah tindakan yang kita boleh buat untuk memberhentikan kereta sebelum berlaku pelanggaran. Kalau kita tak pernah tengok sistem tersebut, mungkin kita tak ada idea. Okey, jadi saya yakin orang tak ramai ada idea. Masih tertanya-tanya macam mana selesaikan masalah ini. Tapi untuk selesaikan masalah gelap apa semua, insya-Allah ada. Sebab kita memang sangat-sangat berpengalaman dengan keadaan yang gelap. Okey, baik. So, mengapakah pengendali remote control gagal mengawal kenderaan lawan mengawal kereta kawalan jauh sebelum pelanggaran? Okey, kerana tiada gerak balas yang secukupnya untuk memberhentikan kereta. Okey, tak ada gerak balas. Okey, tak ada satu sense. Okey, kita tak ada sense. Okey, sense ni adalah gerak balas. Ni gerak balas. Tak cukup kuat. Okey, yang ni disebabkan oleh kurang pencahayaan. Okey, kenapa berlaku cahaya gelap? Kurang pencahayaan, jadi payah, sukar untuk melihat. Jadi kedua-dua ni, okey, dua-dua isu ni, kurang gerak balas, sense ni, isu sense dan isu cahaya ni, okey, kita nampak itu adalah batasan kepada kereta kawalan jauh kita. Okey, jadi ini kita sebut sebagai analisis berantai punca kesan. Okey, ini analisis berantai punca dan kesan. Ini saya belum nampak lagi lah dalam soalan-soalan peperiksaan macam ni. Tapi walau macam mana pun, cuba kena pasti analisis berantai punca dan kesan. Di mana punca? Sebab ini adalah di mana kita bermula untuk buat penambahbaikan. Okey, so dalam kepala tadi ada lampu. Baik. Berbalik kepada kaedah trace yang kita dah belajar waktu tingkatan 2. Okey, bila untuk menyelesaikan masalah inventif ni adalah masalah sampingan yang berlaku lah selepas kita menambah baik. Okey, adakah masalah inventif kita ni berlaku dalam masa yang sama ataupun tidak? Okey, berlaku dalam masa yang sama ataupun tidak? So, sekiranya berlaku dalam masa yang sama, maka kita kena buat kaedah pemisahan ruang. Okey, tapi kalau berlaku dalam keadaan yang berlainan, maka kita akan buat kaedah pemisahan masa. Okey, jadi disebabkan oleh kerana masalah pencahayaan hanya berlaku pada waktu tertentu. Maksudnya waktu gelap je. Cahaya ni kita tak nak lah. Dia bukan sahaja pakai kan. Maksudnya kita tak nak pakai lampu setiap masa. Waktu gelap je nak pakai cahaya. Jadi kita guna kaedah pemisahan masa. Sebab tu dinyatakan kat sini kaedah pemisahan masa. Sebab berlaku pada masa yang berlainan. Dan gerak balas mentikan tu juga berlaku pada waktu yang tertentu. Bermaksud waktu ada halangan sahaja. Okey, so bila nak guna cahaya? Okey, bila nak guna cahaya? Maaf, kecil sangat Okey, bila nak guna cahaya? Okey, bila gelap. Bukan setiap masa. Jadi, bila nak kena berhenti? Bukan setiap masa nak kena berhenti. Bila ada halangan. So, dua ni. Baik, kemudian. Jadi, kita pilih salah satu konsep inventif, iaitu tindakan awal. Okey, tindakan awal. Maksudnya kita nak buat tindakan yang terlebih dahulu. Maksudnya kita dah letakkan siap-siap
cadangan penyelesaian tu pada kita punya kereta. Okey, jadi so antara perkara yang boleh kita gunakan adalah contoh untuk detect, okey, untuk benarkan cahaya berfungsi. Pada waktu gelap, kita akan gunakan komponen yang kita sebut sebagai perintang peka cahaya. Okey, which is perintang peka cahaya ni akan kawal, bukan akan kawal, dia akan kesan cahaya. Okey, bermaksud dia akan bagi input kepada kita punya kereta. Oh, sekarang ni cahaya tak ada, so lampu kena menyala. Faham tak? Okey, so itu perintang peka cahaya. Kemudian satu lagi, kita nak bina satu sistem yang mana kereta akan berhenti kalau ada halangan. Jadi antara komponen yang kita boleh gunakan adalah penderia. Okey, penderia. So dalam kes ni kita gunakan penderia infrared. Okey, inframerah sebagai input. Okey, penderia infrared ada kata penderia jarak, tapi tak ada masalah pun, dua-dua ni kita boleh pakai. Okey, so bermaksud penderia infrared akan detect apakah halangan paling dekat. Maksudnya katakanlah dalam mungkin dalam 10 inci ada halangan, kereta berhenti. Okey, itu je cara dia. Okey, itu je cara dia. Baik. Kemudian so dua tu Okey. Sekarang kita tengok dia punya gambar rajah blok. Okey, saya harap awak boleh faham Okey, baik. So kita tadi kita kata nak buat penambahbaikan. Sebabkan kita ada dua masalah, iaitu nak berhenti sebelum dia melanggar dinding, maka solution kita gunakan penderia merah. Okey, kita nak dia keluarkan cahaya waktu dia gelap, maka kita gunakan perintang peka cahaya. Kenapa nak pakai perintah peka cahaya, bukan pakai lampu ke? Ya, lampu kita letak dekat bahagian output, nak keluarkan cahaya, tapi nak bagi arahan, lampu tu kena menyala bila perintah peka cahaya. Sebab dua ni kita panggil dia peranti input. Nak tak nak, awak kena refer balik pelajaran awak tingkatan 2 itu, apakah komponen input, apakah komponen output, baru tahu kat mana kena letak dalam gambar rajah blok kita. Okey. So dekat ni dia pakai dua. Contoh, penderia inframerah ni akan detect kedudukan pada jarak katakanlah kita 10 inci, dan dia akan bagi arahan kepada bagi input kepada mikro pengawal. Arahan yang kita tulis pada mikro pengawal adalah bunyikan bas. Maksudnya bas akan berbunyi. Buzzer. Okey, bas akan berbunyi. Kalaulah penderia merah aktif, maksudnya dia detect jarak kan. Okey. Kemudian bas akan bunyi. Okey, kemudian perintah peka cahaya bila gelap, okey, maksudnya bila rintangan tinggi, biasanya dia akan hadkan lampu lah. So bila bila cahaya rendah, rintangan rendah, maka lampu pun akan menyala. Okey, lampu menyala, macam tu je lah dia punya proses kan. Yang ni sama je macam biasa. Jadinya pengendali, iaitu pemegang remote control tu tak perlulah nak kawal dua-dua ni. Masalah dua ni tak perlu kawal. Sebab kan kita dah pasang dua sistem pada kereta kita untuk selesaikan masalah tu tadi. Okey, boleh faham? Okey. Kemudian, selepas kita dah ada bayangan tersebut, so kita kena buat lakaran idea. Okey, dekat mana kita nak tambah? Okey, dekat mana kita tambah? Sebenarnya, sewaktu tingkatan 3, sepatutnya kita memang ada buat handling ataupun amali tentang bagaimana untuk kita buat penambahbaikan pada kereta lah. Kadang-kadang benda tu tak ada masalah pun. Sebabnya kalau nak cerita masalah, semua sama. Jadi, untuk meningkatkan kreativiti, saya minta pelajar-pelajar saya tambah sendiri. Apakah fungsi-fungsi lain, sama ada secara mekanikal, secara elektronik ke, elektrik ke. Jadi tambah sendiri. Jadi kat situ kita akan faham tentang apakah anatomi bagi kereta kawalan jauh lah, dan bagaimana nak menambah baik sesebuah kereta. Jadi antara lakaran dia, contoh macam ni. Idea dia pasang infrared dekat depan ni. So anything yang berlaku dekat hadapan dia, kalau ada halangan, so dia mungkin akan bunyi lah. So dalam lakaran pertama, kat sini dia punya tambahan. So lakaran kedua dia buat cadangan. Okay, infrared tambah kat sini, buzzer letak kat sini. Okay, cadangan ketiga ditambahkan dua-dua sekali. Dua-dua sistem ni. Infrared tambah, ada buzzer juga tambah,
ada LDR tambah kat sini, ada juga lampu pun ditambah kat sini. Jadi semua ada kat situ. Okay, so dalam kita projek di bab yang kedua nanti pun macam tu juga. Awak kena siapkan step lakaran-lakaran tu. And then, bila dah ada lakaran ni, awak kena buatlah lakaran terakhir. Siap dengan color sekali. Jadilah macam ni. Yang ni ada color. Memang semuanya, kalau dah siap lakaran terakhir ni, memang kita kena letakkan dengan color. Wajib ni, benda wajib ni datang dengan color lakaran ni. Dalam color, kita tulis ni. Ni waktu tingkatan 1 lagi dah belajar. Tulis prinsip apa kita pakai. Elemen apa yang kita pakai. Bahan apa yang kita pakai. Nyatakan. Okay, ni amalan biasa dalam reka bentuk. Okay. Jadilah macam ini. Okay. Kemudian, kita akan buat pula. Okay. Dia punya cadangan penambahbaikan dalam bentuk laporan macam ni lah. Macam ni saja. Okay. So, itulah langkah-langkah yang kita kena nyatakan. Okay, dia tak banyak pun. Okay, baik. Saya rasa cukup sekadar itu saja untuk minggu ini. Saya akan bagi latihan sekejap lagi. Awak akan tengoklah dalam grup Telegram apakah latihan yang awak kena buat. Tapi yang penting dia adalah berkenaan dengan langkah-langkah proses penambahbaikan tersebut. Okay, sehinggalah menjadi satu idea reka bentuk yang lebih baru. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.